Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, kepada semua penonton yang sedang menonton secara live sekarang. Okey, sekarang kita sedang bersiaran langsung. Okey, sebelum tu, sementara tu, apa kata share dulu. Share dulu, ajak dulu kawan-kawan kat luar sana kan. Andai kata yang sedang menonton ni adalah ibu bapa, boleh juga share dekat feed FB, dekat YouTube kan. Untuk bagi tahu dekat kawan-kawan dalam Facebook. Okey, cuba share dulu. Kita nak tengok berapa ramai pelajar yang boleh join kita punya live pada malam ni. Okay, basically, bagi yang belum mengenali saya, saya Semusi daripada Lahazun Education. Okay, hari ni saya sebagai ketua unit matematik kat sini. Hari ni saya nak bawa satu topik tingkatan 4 iaitu matematik tambahan. Topiknya adalah persamaan kuadratik. Bab kedua Okay, boleh ke share dulu? Okay, saya sedang tengok komen kat sini. Okay, boleh share dulu Andai kata sepanjang sesi ni kan, sepanjang sesi ni ada apa-apa soalan, boleh bertanya. Okay, basically hari ni saya akan buat satu kupasan dalam Camp Magnet A yang mana kita akan adakan pada hujung Mac nanti. Okay, so soalan-soalan yang saya akan bincangkan ini lebih kurang soalan kupasan untuk peperiksaan pertengahan tahun. So nanti dalam Camp Magnet A, dalam bengkel kita adakan tu juga kami akan bincangkan soalan yang lebih kurang macam ni. Tapi lebih advance lagi kita akan kupas setiap satu-satu topik tu. Okey, kalau nak tahu tentang kupasan topik tingkatan 4 matematik tambahan persamaan kuadratik ni, okey, apa kata share dulu? Boleh share dulu. Kan, boleh ajak dulu kawan-kawan yang lain. Okey, jom kita tengok. Okey, permulaan sebelum pelajar nak tahu pada topik ni, kan, apa pertama sekali pelajar kena tahu adalah sekejap. Okey, first kali apa yang pelajar kena tahu adalah pelajar kena tahu bentuk persamaan kuadratik. Dia lebih kurang macam ni Untuk topik matematik tambahan ni kan, dia lebih kurang macam topik matematik tingkatan 4, iaitu topik persamaan kuadratik. Cuma apa beza dia adalah kalau matematik tingkatan 4 tu kan, kita pelajar kena bentukkan kena bentukkan persamaan tu. Kan, pelajar kena tahu apa bentuk ambil. Contoh persamaan kuadratik, apakah bentuk ambil? X kuasa 2 tolak AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini maksudnya bentuk persamaan kuadratik. Ini bentuk persamaan kuadratik yang asas pelajar kena tahu. Kalau dalam matematik tambahan, pelajar kena bentukkan. Macam mana pelajar nak bentukkan formula ni? Kalau dalam matematik biasa, pelajar ada persamaan ni, pelajar kena cari punca. Itu terbalik dia. Dalam matematik tambahan, pelajar dah ada punca tapi pelajar kena bina persamaan ni. Okay, so far clear tak apa yang saya maksudkan? Apa beza persamaan kuadratik dalam matematik dengan matematik tambahan? Kalau clear, cuba komen clear. Okay. Alright, so macam mana pelajar nak bentukkan persamaan kuadratik sekiranya diberi punca? Okay, so formula dia adalah macam ni. Yang atas ni formula untuk bagi pelajar yang belajar dua language. X square tolak SOR X tambah POR equals to 0. SOR ni adalah sum of root. Hasil tambah punca. Okey, ni adalah sum of root. Sekejap. Okey, SOR ni adalah sum of roots. Okey. POR ni pula adalah product of roots. Okey, saya terangkan sedikit dulu mengenai permulaan. Jadi kita akan tengok kupasan topik, contoh-contoh soalan macam mana pelajar nak buat. Okey, HTP ni adalah hasil tambah punca. Hasil tambah punca. Yang ni pula, ni dalam bahasa Melayu Kalau pelajar belajar bahasa Melayu, dia akan guna macam ni HTP dengan HTP. Okey, hasil darab punca. Basically, pelajar kena tahu dulu asas dalam topik persamaan kuadratik ni. Apabila pelajar dah tahu asas dia, pelajar akan bila nak menyelesaikan soalan tu, pelajar akan tahu apa tujuan dia nak cari. Dia nak cari apa? Macam tu. Bila dah faham asas konsep sebenar, baru pelajar akan fahamlah macam mana nak selesaikan. Okay, so far dekat formula ni tak ada masalah kan? Semua pelajar dah tahu kan? Dekat sekolah atau apa semua kan? Cuba bila pelajar nak buat latihan tu, kadang-kadang pelajar ada problem. Okay, jom kita tengok satu contoh soalan. Okay, so sambil-sambil saya tuliskan soalan ni, okay, para pelajar yang sedang menonton sekarang, boleh sediakan dulu pensel, kertas contek, apa semua. Okay, boleh. Okay, sekejap saya akan tulis dulu satu contoh soalan simple dulu macam mana nak guna formula ni. Okay, contoh soalan cakap bentukkan persamaan kuadratik. Bentukkan persamaan kuadratik
Bentukkan persamaan kuadratik menggunakan, okey, so itu saya tak tulis Bentukkan persamaan kuadratik, apa dia punya punca? Diberi punca. Okey, apakah dia punya punca? 3 dan 2. Okey, itu dia punya punca. Diberi punca 3 dan 2. So, macam mana pelajar nak selesaikan soalan ni? Okey, pertama sekali pelajar kena tahu apa itu punca. So, ini adalah punca dia. Pelajar kena bentukkan persamaan kuadratik. Maksudnya pelajar kena hasilkan formula ni daripada dua punca. Itu pelajar kena clear dulu. Okey, so macam mana nak selesaikan soalan ni? Pertama, okey, tengok langkah dia. Bila pelajar tu dalam matematik ni pelajar kena nampakkan flow jalan kerja tu. Apabila pelajar nampak flow dia dalam exam ke dalam latihan, pelajar kena nampak apa dulu yang dia nak buat. Macam tu contoh dia. So untuk contoh soalan ni, okey, saya tulis sebelah sini Okey, cuba tengok. Pertama kita kena buat apa? Untuk bentukkan persamaan kuadratik, pelajar kena cari hasil tambah punca. Itu langkah pertama. So langkah pertama, cari hasil tambah punca. So kita tambahkan hasil tambah punca dia. 3 tambah 2 dapat 5. Okey, pelajar kena faham dulu konsep asas dia. Sebab apa? Nanti kalau dalam soalan penyelesaian masalah, pelajar akan macam reverse balik. Kena reverse balik konsep tu. Kena undur balik macam mana. Boleh? Okey, ini hasil tambah punca. Yang kedua, pelajar kena cari hasil darab punca. So kena darabkanlah punca dia. Ini nama dia punca. Ini nama dia punca. So 3 darab 2 dapat 6. Macam tu. Okey, so far clear kan? Langkah satu kena buat apa, langkah kedua buat apa. Langkah ketiga, bentukkan persamaan. Okey, basically pelajar bila dah faham asas ini, kan, nanti dalam soalan penyelesaian masalah, insya-Allah pelajar akan nampak flow dia macam mana nak buat. Okey, langkah ketiga barulah kita bentukkan. Okey, macam nak bentukkan? Masukkan dalam formula sahaja. Formula dia apa? X kuasa 2. Okey, tulis balik X kuasa 2. Tolak hasil tambah punca. Yang mana? HTP. Ambil HTP. Ni. Tolak 5. Alright, dekat sini memang tekankan kepada pelajar-pelajar dan juga yang mana-mana lah biasanya cikgu pun akan tekankan apa? Iaitu dekat sini pelajar jangan terlupa. Kadang-kadang pelajar terlupa X tu tertinggal. Dia letak HTP saja X tertinggal. So jangan buat benda tu So saya akan buat marker hijau kat sini. Take note kat situ. Tolak HTP X tambah HDP 6 equals to 0. Jadi itulah sahaja untuk soalan bentukkan persamaan kuadratik. Diberi punca. Dia bagi dua punca kan. So kita gunalah dua punca ni. Okey, clear kan? Okey, so far macam mana? Penonton yang sedang menonton sekarang, andai kata pelajar sedang menonton, apa kata komen? Cuba komen dekat bawah. Boleh faham tak langkah asas dalam membentuk persamaan kuadratik? Kalau boleh, cuba komen boleh. Okey, saya sedang tengok komen Okey. Andai kata boleh komen, cuba komen. Kalau clear, suara saya apa semua kalau clear, bagi tahu. Okay. Next kita akan tengok contoh soalan yang seterusnya. So first saya akan kupaskan soalan asas dulu. Jadi kita akan tengok soalan yang lebih advance lah. Macam mana soalan nak menyelesaikan. Okay, apa kata kita tengok satu contoh lagi Macam mana nak bentuk persamaan kuadratik. Diberi dua punca. Okay, so kat sini saya hanya ubah dia punya soalan Okay, punca dia. Okey, cuba kita tengok Apakah punca dia kat sini? Saya nak letak 3 negatif 2 per 3. 3 negatif 2 per 3. 3 negatif 2 per 3. Okey, pelajar ingat apabila jumpa sahaja soalan tu, kan, ini saya nak bagi tips awal-awal dalam soalan penyelesaian masalah nanti. Kalau pelajar jumpa sahaja perkataan soalan cakap bentukkan persamaan kuadratik, bentukkan persamaan kuadratik, terus pelajar kena ingat, kena buat benda ni. X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP. Jumpa saja soalan cakap bentukkan persamaan, pelajar kena terlintas, kena buat benda ni. Boleh? Sekarang mungkin pelajar akan nampak macam simple lagi kan? Nampak simple kan? Okey. So baguslah kalau pelajar nampak simple, memang macam tu. Kalau dalam matematik, pelajar kena nampakkan dia simple. Starting daripada asas dulu. Dia akan menarik minat pelajar kan. Bila buat lagi dapat betul. Saya nak buat lagi. Jangan terus buat soalan yang susah-susah. Starting dengan soalan yang easy dulu Okey, macam tu. Cara saya buat macam tu. Okey, kita tengok langkah. 3 langkah yang sama juga kita akan buat. Okey, pertama kena cari apa? Hasil tambah punca ataupun sum of roots. Okey So, hasil tambah punca dia apa? 3 tambah
negatif 2/3. Yang ni tekan sahaja kalkulator. So dapat berapa? 3 tolak 2/3. So dapat 3, dapat 2, 1/3. So dapat 7/3. So hasil tambah punca adalah 7/3. Kalau boleh lah kalau boleh, better buat dalam bentuk improper fraction atau pecahan tak wajar. Itu lebih baik. Okey, seterusnya cari hasil darab punca 3 darab negatif 2/3. Okey, 3 darab negatif 2/3. Okey, darab boleh potong tinggal negatif 2. Selesai. Langkah terakhir pelajar ingat, nak bentukkan persamaan kuadratik kan? Tengok kat situ. Guna sahaja formula ni. Okey. So, last sekali langkah ketiga bentukkan persamaan kuadratik x kuasa 2 tolak HTP kita berapa? 7/3. Tolak 7/3. Lagi sekali saya tuliskan dengan warna hijau. So pelajar kena take note kat sini. Jangan tertinggal. Tambah dengan HDP negatif 2 equals to 0. Ini positif negatif, buanglah. So dapat x kuasa 2 tolak 7/3x tolak 2 equals to 0. Selesai. Itulah dia langkah-langkah untuk membentuk persamaan kuadratik. Jadi daripada asas ni kan, saya nak beritahu kepada para pelajar semua kan, daripada asas ni sahaja pelajar boleh buat. Contoh kalau soalan tu bagi macam tiba-tiba dia bagi pemboleh ubah kat sini, variables. Dia bagi n, dia bagi n. So pelajar jangan rasa macam complicated. Just bayangkan pemboleh ubah tu sebagai suatu nombor. So kalau sini m, sini n, sama je lah. Pelajar just buat m tambah n. Untuk HDP dia m darab n. Macam tu. So daripada soalan asas ni, itu pelajar macam ni kalau dekat sekolah ke dekat mana-mana kan, pelajar belajar asas kan. Bila dekat kawasan soalan kebat, sebenarnya dia kaitkan dengan soalan asas tu sebenarnya. Tapi pelajar kena fikir macam mana nak kaitkan dengan asas tu. Macam tu. So daripada asas ni pelajar kena fahamkan betul-betul. Okey, so far macam mana? Boleh? Okey, kalau boleh cuba komen. Boleh. Suara saya clear tak malam ni? Cuba komen sikit kalau clear. Kan? Kalau clear cuba komen sikit macam mana. Okey, so ni sedikit tentang kupasan magnet A yang kita akan bincangkan soalan-soalan dalam peperiksaan nanti. Kan pelajar mungkinlah kan starting soalan apa? Untuk tingkatan 4 MAT mungkin soalan asas dulu kan. Sebab MAT tingkatan 4 baru lagi kan, baru belajar kan. Mungkin ada keluar soalan yang simple-simple macam ni. Untuk pelajar tingkatan 5 peperiksaan pertengahan tahun mungkin keluar bab tingkatan 4, tapi soalan dia mungkin advance sikit lah kan. Pelajar dah kena prepare dengan bentuk-bentuk soalan exam sebenar macam mana. Okey, tapi jangan risau, kalau dalam camp magnet A nanti kita akan bawakan lagi soalan-soalan yang lebih susah sikit kan. Kita akan kupaskan, bincangkan apa yang pelajar kena take note. Saya akan bagikan beberapa tips, langkah-langkah pengiraan macam tu. Okey, boleh? Tu. Alright. Kita tengok pula bentuk soalan yang lain pula macam mana. Okey. Kita tengok bentuk soalan lain Okey, sebelum tu saya kena kongsikan satu formula lagi sebelum saya nak pergi pada bentuk soalan lain satu lagi Okey, basically dalam topik persamaan kuadratik ni, okey, andai kata pelajar tu kan sambil saya tulis ni, boleh prepare soalan seterusnya, kertas soalannya. Kertas seterusnya Okey. Satu lagi formula yang saya kena bagi tahu kan, satu bentuk soalan lagi dah guna formula ni, iaitu hasil tambah punca sama dengan negatif B per A. Hasil darab punca sama dengan C per A. Itu satu lagi formula dia. So, dua lah cara sama ada kita cari hasil tambah punca tu kita tambahkan punca. Satu lagi kita boleh buat hasil tambah punca ni sama dengan negatif B per A. Negatif B tu apa? B tu apa? A tu apa? Ini daripada formula asas tadi seterpadan pula. Okey. Yang BACA ni daripada yang sini, asas AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Bentuk persamaan kuadratik. Jadi kalau kita ambil nilai negatif B per A, kita akan dapat juga sama nilai dengan hasil tambah punca. Ataupun kita ambil C per A, nilai dia sama juga dengan hasil darab punca. Biasanya soalan macam ni dia tak bagi punca. Itu soalan dia. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Sekejap, bagi masa dekat saya lebih kurang 2 minit untuk saya tulis soalan. Okey, bagi masa sekejap saya tulis soalan. Okey, soalan dia macam ni dia bagi.
Punca-punca bagi persamaan kuadratik. Okey, saya hanya tulis macam ni ya. Saya hanya tulis dia punya info sahaja. Okey, dalam soalan ni dia akan bagi tahu okey, persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik. Okey, ini persamaan kuadratik dia bagi 2x kuasa 2 tolak 8x tambah pi sama dengan 5. Okey. Lepas tu dia bagi punca-punca. Okey, dia punya punca. Okey, saya dia punya maklumat dia lah. Punca-punca dia adalah 1 dan 3. Cari nilai pi. Okey, cari nilai pi. Okey, so soalan ni dia dah start advance sikit daripada hasil tadi kan. Daripada soalan tadi kan, para penonton semua boleh tengok macam mana kita bentukkan persamaan diberi dua punca. Untuk soalan ni juga sama. Okey, sama. Dia bagi dua punca, 1 dan 3. Tapi dia punya persamaan tu ada variables, ada pun boleh ubah. Jadi macam mana pelajar nak kaitkan dengan soalan asas tadi? Okey, sama juga sama sahaja. Apa pelajar kena buat adalah ini kita panggil dalam matematik tambahan. Kan biasanya dalam matematik tambahan ni banyak guna benda ni. Kita panggil kaedah perbandingan. Kita bandingkan. Okey. So macam mana nak bandingkan? Okey, cuba tengok kat sini Kita ada 1 dan 3. Apa kata kita bentukkan kita punya persamaan kuadratik sendiri? Lepas tu kita akan tengok apa beza dengan kuadratik soalan bagi. Macam tu nama dia panggil kaedah perbandingan. Maksudnya kita cari kita punya persamaan kuadratik sendiri, kan pelajar cari persamaan kuadratik sendiri, lepas tu compare, bandingkan, bezakan dengan ini. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok apa maksud yang saya cakap ni kan. Okey, pertama sama macam mana kita cari saya cakap tadi kalau nak bentuk persamaan kuadratik, terus ingat yang ini. Bentukkan persamaan kuadratik. So kita bentukkan persamaan kuadratik dia. Okey, langkah 1 cari HTP, hasil tambah punca. Okey, saya dah sebenarnya okey Okey, hasil tambah punca 1 tambah 3 dapat 4. Okey, langkah kedua hasil darab punca sama dengan 1 darab 3 dapat 3. Langkah ketiga bentukkan persamaan kuadratik. Kan? Nampak tak dia punya flow tu? Nanti pelajar praktikkan flow yang saya tunjukkan ni. Boleh ambil langkah-langkah yang saya bagi tahu ni. Pelajar praktikkan. Nanti automatik pelajar tak hafal tau. Ini kaedah kita panggil tak hafal. Tapi pelajar ingat daripada flow yang pelajar selalu biasa buat. Kita biasakan. Nanti kita akan ingat macam tu. Okay. So, bentukkan persamaan dia. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca 4x tambah hasil darab punca. Macam tu. Nampak tak? Jadi, ini langkah dia. Kita bezakan persamaan kuadratik yang kita bina dengan persamaan kuadratik soalan bagi. So, nampak kita dah selesaikan. Kita dah dapat dah kat sini. Itu kita punya. X kuasa 2 tolak 4x tambah 3 equals to 0. Ini yang kita punya. So, kita bandingkan. Cuba tengok apa perbezaan dengan soalan bagi. Tapi, sebelum nak bezakan, yang ni lah tips dia yang paling penting Pelajar, memang pelajar kadang-kadang pelajar dah tahu dah nak bezakan apa semua tu, nak bandingkan, tapi pelajar terlupa. First step dia, sebelum kita nak bandingkan, pastikan bentuk dia sama. Bentuk, apa yang saya cakap bentuk, cuba tengok kat sini. X kuasa 2 tolak 4x tambah 3 equals to 0. Yang ni 2x kuasa 2 tolak 8x tambah p equals to 5. Sini ada 5 ni, tak boleh, tak sama. Jadi 5 ni kita pindahkan dulu. Okay, pindahkan 5 dulu. Okay, sekarang kita tengok bandingkan kita buat banding versus kita bandingkan dengan persamaan kuadratik soalan lagi. 2x kuasa 2 tolak 8x tambah p tolak 5 equals to 0. Okay, saya cakap tadi nak samakan kan? Equals to 0 dah sama dah. Dah boleh ke kita nak bandingkan, tengok perbezaan? Belum lagi, tak boleh lagi. Sebab apa? Tengok kat sini, x kuasa 2, yang ni ada nombor kat depan. Dekat sini pula 8, sini 4, tak boleh. Tak boleh. Kalau beza kat sini tak apa. Dekat sini tak apa beza sebab memang kita nak bandingkan kat situ. So, kita kena bagi ada persamaan. Ada persamaan, lepas tu kita tengok. Yang sama tu kita akan bezakan dia. Boleh faham maksud saya? Maksud saya macam ni. Okey, cuba tengok kat sini. X kuasa 2, 2x kuasa 2. Tak sama kan? Kita kena jadikan dia sama. So, macam mana yang ni nak samakan dengan yang ni? Jadikan kat depan ni 2 ni jadi 1. So, ingat kalau nak hilangkan nombor 2, kita kena bahagikan dengan 2. Semua bahagi 2.
bahagi 2, bahagi 2. Semua bahagi 2. Kenapa kita bahagi 2, sir? Kadang-kadang student akan tanya, sir, kenapa bahagi 2? Sebab kita nak hilangkan nombor 2 ni. Macam tu. Kalau kita nak hilangkan suatu perkali, kan, nombor perkali, koefisien, kita kena bahagikan nombor koefisien tu, baru dia hilang. Okay, jadi kita dah dapat So inilah dia persamaan yang soalan bagi. Kita dah ubah kita dah ubah. Kita nak bagi dia sama. So x kuasa 2 tolak 8 bagi 2 dapat 4, tolak 4x tambah yang ni salin je balik. P tolak 5 bahagi 2 sama dengan sifar. Okey, so kat sini kita dah nampak kan? Pelajar akan nampak dekat sini bila nak buat comparison, perbandingan, pelajar kena pastikan bentuk dia sama. Nampak tak bentuk dia sama? Ini x kuasa 2, ini juga x kuasa 2. Yang ni tolak 4x, ini juga tolak 4x. Itu saya cakap. Maksudnya bentuk dia sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Maksudnya yang lebih tu sama dengan juga. So, ini lebihan dia. Positif 3 sama dengan positif P tolak 5 per 2. Itu yang kita namakan sebagai kaedah perbandingan. Mungkin pelajar tak biasa dengan kaedah ni, tapi boleh try, boleh cuba. Biasanya dalam matematik tambahan ni memang saya akan ajarkan student-student saya untuk biasakan soalan biasakan dengan kaedah perbandingan ni. Sebab perbandingan ni memang banyak sangat dalam MAT. Dalam MAT memang banyak perbandingan. Kita kena bandingkan. Okey, so kat sini nampak yang saya kotakkan, tulis je balik. Kita buat dia sama dengan. Kan? Kita samakan dia. So dekat sini, saya tulis kat atas ni saya harap nampak kat atas ni. Okey, 3 sama dengan positif, tak apalah, tak payah tulis lah. Andai kata negatif, kena ambil negatif. Ini positif tak apa, kita abaikan positif. 3 sama dengan, ambil yang dalam kotak juga. 3 sama dengan P tolak 5 per 2. Kan pelajar dah boleh selesaikan tu? Betul tak? So dapatlah nilai P, pindah-pindah dapat nilai P. Boleh? So last one dapat 6, P tolak 5. P sama dengan 11. Inilah jawapan dia. Okay, so far macam mana? Para penonton semua, boleh tak? Clear tak? Okay, cuba komen sekejap. Andai kata clear. Kalau ada dekat bahagian mana yang tak clear, boleh komen juga. Andai kata ada macam, sir, kenapa kita samakan yang ni? Okay, cuba tanya. Kalau ada soalan yang tu, cuba bagi tahu dekat komen. Nanti saya akan jawabkan. Tu. Boleh? So ni antara kupasan nampak tak? Dia sudah bawa para penonton semua, pelajar-pelajar semua kepada soalan yang lebih advance sikit. Asal tadi saya hanya bagi asas sahaja bentuk persamaan. Sekarang tengok dah ada dia punya variables. P. Dah muncul satu variables dia. Okey, apa kata komen sekejap macam mana? Sambil-sambil tu juga boleh share, semoga banyak lagi boleh manfaatkan pada pelajar kat luar sana kan. Mudah-mudahan ramai lagi pelajar yang kat luar sana yang perlukan info ni kan. Mungkin ada pelajar kat luar sana macam nak buat latihan tapi tak tahu nak rujuk kat mana kan. Okey, apa kata share? Mungkin insya-Allah dengan saya punya perkongsian pada hari ini dapat membantu pelajar kat luar sana lebih ramai lagi. Boleh? Okey. Apa kata kita tengok contoh soalan yang seterusnya? Okey, kita cuba tengok contoh soalan yang seterusnya. Okay, so far clear Kalau ada soalan boleh bertanya dekat bahagian komen. Nanti kami akan cubalah komen kat bawah tu dalam masa yang sama. Okay, so kita tengok contoh soalan seterusnya sepadan dulu. Okay, ini kaedah perbandingan kan. Dia ada dua kaedah, sama ada guna kaedah perbandingan atau guna kaedah ini. Boleh, ini kaedah satu, kaedah perbandingan. Kaedah satu, okay, so pelajar boleh tulis sekejap kat sini. Kaedah satu, kaedah perbandingan. Next saya akan tunjukkan kaedah kedua, iaitu kaedah kita gunakan formula yang ni, negatif B per A dengan C per A. Okey, kita tengok Jom, saya akan bawa pada contoh seterusnya dengan menggunakan kaedah kedua. Okey, kita cuba dulu kita cuba dulu. Untuk soalan seterusnya ni, kita cuba dulu. Dapat tak guna kaedah kedua? Okay, kalau tak dapat, saya cuba cari soalan lain. Mungkin dia tak sesuai kadang-kadang. Matematik ni pelajar kena ingat dia bukan ada satu kaedah je. Kadang-kadang pelajar ada pelajar yang lebih dia lebih kreatif kan. Dia boleh berfikir sendiri macam mana cara dia nak selesaikan. Tapi dalam matematik ingat, langkah kerja jadi jawapan dia sama kan, dapat, tapi konsep dia tak salah, jalan kerja diterima. Asalkan konsep tak salah. Jalan pengiraan tu kepulan pelajar nak buat macam mana.
Yang penting dalam pengiraan tu tiada konsep yang salah. Boleh. Kalau silap konsep memang salah lah. Okey. Cuba kita tengok contoh soalan seterusnya. Okey, ini dia punya persamaan kuadratik. 3x kuasa 2 3x kuasa 2 tambah px tambah 6 sama dengan q. Okey, ini persamaan kuadratik dia. Ada soalan dia panjang ya, sekejap. Baca sekejap soalan dia macam ni. Punca-punca bagi persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tambah px tambah 6 sama dengan q. Itu soalan dia. Ialah negatif 2 dan 6. So, saya nak keluarkan dia punya info sahaja. Ini punca dia. Punca sama dengan negatif 2 dan 6. Negatif 2 dan 6. Soalan cakap, cari nilai Q dan P. Cari nilai P dan Q. See? Saya dah bawa pelajar-pelajar semua yang tonton secara live sekarang. Okay, saya dah bawa pelajar semua tengok. Sekarang kita dah ada 2 pun boleh ubah. Saya bawa satu persatu bentuk-bentuk soalan. Okay. Okay, pelajar dah ready belum? Kalau dah ready, cuba komen. Dah ready sir? Okay, cuba komen sekejap. Kalau dah ready. Bagi saya masa sekejap Tarik nafas dulu. Okay, saya tengah tengok dekat Facebook, dekat YouTube. Ada kata ada komen, boleh komen. Cuba komen dulu. Macam mana? Dah ready belum? Ada 2 pun boleh ubah ni. Kalau pelajar ada idea, sambil-sambil saya tengah relax sekejap kan. Okey, apa kata pelajar komen kat bawah tu? Ada idea tak macam mana selesaikan untuk 2 punca ni? Kalau ada idea, cuba komen kat bawah. Kita boleh tengok macam mana pelajar-pelajar kita. Okey, jom kita selesaikan soalan ni. Diberi satu persamaan kuadratik, punca dia ialah negatif 2 dan 6. Cari nilai P dan Q. Okey, sekarang saya cakap tadi saya nak guna kaedah 2 kan? Dia tak ada nombor sebenarnya. Saya hanya bagi tahulah perbezaan. Tadi first kita buat kaedah pertama lah saya panggil dia kaedah perbandingan. Yang kedua ni kita guna kaedah formula ni. So bergantung. Kalau pelajar rasa lagi senang guna kaedah kedua, okay, pelajar boleh follow kaedah 2. Kalau pelajar yang menonton tadi kan, saya sempat tengok kaedah pertama rasa senang, guna kaedah pertama. Terpulang. Dua-dua betul. Tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh soalannya. Macam mana selesaikan. Alright. Kalau nak guna kaedah kedua, pelajar kena tukar dulu dalam bentuk persamaan kuadratik, bentuk am dia. Okey, bentuk am dia macam mana? Pastikan equals to 0. Itu bentuk am dia. X kuasa 2, X, C equals to 0. So kat sini pelajar tengok 3x kuasa 2 tambah px tambah 6 equals to q. Kan? Tak boleh ni. Ni bukan bentuk am ni, ada nombor kat belakang ni. Q ni ada nombor. Pelajar imagine kalau rasa macam susah sangat boleh ubah ni apa? Pelajar imagine tu nombor, senang. Kan? Okey, ini ada suatu nombor. Jadi macam mana nak jadikan dia kosong sebelah situ sir? Okey, pindahkan sahaja. Jadikan kosong. Okey, sini kita pindah. Okey, saya tulis kat CD lah Okey. 3x kuasa 2 tambah px tambah 6 tolak q equals to 0. Dah selesai. Itulah bentuk am dia. Cuma pelajar kena ingat benda ni Kalau ada x kuasa 2, tu geng-geng dia A. Kalau ada x, geng dia B. C ni dia seorang-seorang. Dia seorang-seorang, tak ada geng. Dia tak ada partner dengan X. Tu. So kat sini pelajar boleh nampak kat sini pelajar boleh nampak 3 ni adalah A. Ni ada X kan, geng dia. Ini adalah B. Yang ni tak ada apa-apa, X tak ada. So semua ni positif 6 tolak Q, ini adalah C. Tu pelajar kena tentukan yang tu dulu. Okey, kemudian nak guna kaedah 2 ni, pelajar kena ingat formula dia hasil tambah punca sama dengan negatif B per A. Hasil darab punca sama dengan C per A. Okey, cuba tengok hasil tambah punca dia. Okey, kita tulis formula dulu. Hasil tambah punca sama dengan negatif B per A. Pelajar kena kerapkan, kena biasakan sebelum menjawab soalan matematik ni untuk latihan untuk latih diri lebih cekap sebenarnya. Pelajar mulakan dengan tulis formula dulu. Lepas tulis formula, ganti nilai kat bawah. Itu dia lebih membantu untuk pelajar detect. Selepas siap kan, pelajar boleh detect kat mana pelajar. Kalau andai kata pelajar ada buat kesilapan, ada kecuaian, pelajar senang nak detect. Sebab pelajar buat ikut flow. Macam tu, ganti nilai setiap satu. Okey, hasil tambah punca kat bawah ni kita ganti nilai. Hasil tambah punca, so kita tambahkan punca dia. Negatif 2 tambah 6. Negatif 2 tambah 6 sama dengan, saya ikut yang atas ni
Apa yang kita tulis, kita ganti balik kat bawah. Hasil tambah punca, negatif 2 tambah 6. Negatif B per A, negatif B. B kita apa? Positif P. So letak je P per A. A kita apa? 3. Macam tu. Okey, so selesaikan. Negatif 2 tambah 6 dapat 4 sama dengan negatif P per 3. So kat sini dapat 12 sama dengan negatif P. Yang ni pindah, kita nak P sahaja. Soalan nak P sahaja. So negatif P pindah ke kiri, 12 pindah ke kanan. So dapatlah P sama dengan negatif 12. Selesai. Kan? Kalau guna kaedah perbandingan tadi, mungkin dia susah sikit. Bergantung pada jenis bentuk soalan sebenarnya. Kan, pelajar dah biasakan dengan soalan, kan? Bila pelajar dah biasa buat latihan, pelajar akan nampak bentuk soalan ni lebih sesuai guna kaedah 1 sebenarnya. Contoh, bentuk soalan macam ni senang guna kaedah 2 sebenarnya. Macam tu. Kan, bila pelajar banyakkan latihan, dia lebih banyak idea. Pelajar lebih banyak cara. Pelajar lebih senang nak tentukan guna kaedah mana lebih senang, lebih cepat, lebih mudah. Macam tu. So bergantung untuk cikgu-cikgu kan, para pengajar, para pendidik, kita hanya bantu pelajar, kita hanya bagi impact knowledge. Kita hanya bagi pengetahuan kepada pelajar. Kan? Untuk pelajar mahirkan, pelajar kena praktiskanlah. Kena praktiskan. Andai kata latihan yang cikgu bagi semua dah siap, homework semua dah siap, pelajar kena ikhtiar sendiri, tambahkan usaha lebih. Macam mana nak tingkatkan lagi kefahaman, kemahiran tu. Boleh? Okey, selesai P. Q pula seterusnya. Okey, untuk Q, macam mana selesaikan Q? Tengok Q tu ada kat mana? Q ada kat C. Kan? Q ada kat C. Jadi kita guna formula ni pula. HDP sama dengan C per A. Hasil darab punca, negatif 2 darab 6. Okay, kita ganti nilai kat bawah ni. Negatif 2 darab 6 sama dengan C per A. C kita mana? Ni 6 tolak Q. A kita 3. Dah. Kan? Lepas tu pelajar selesaikan. Negatif 12 sama dengan 6 tolak Q per 3. Negatif 36 sama dengan 6 tolak Q. Kan? Kita nak cari nilai Q sahaja kat sini. Nak cari nilai Q je, kita pindahkan. Q pindah ke kiri dapat positif Q 6. Negatif 36 pindah ke kanan dapat positif 42. Yang ni tekan calculator sahaja. So dapatlah nilai dia. Selesai. Okey, jadi dekat sini pelajar boleh nampak tak? Bentuk soalan macam mana kita nak guna? Kaedah 1, kaedah 2. Okey, kaedah 1 dengan kaedah 2. Okey. So far macam mana? Ada kata para penonton kat luar sana, kan, yang sedang menonton secara live, kan, boleh komen dulu sebelum kita akhiri. Basically itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kan, cuba komen. Lebih senang kaedah 1, kaedah 2. Cuba komen. Tulis 1, 2, 1, 2 macam tu je. Lepas supaya saya boleh tengok para pelajar ni lebih mudah faham kaedah 1 ataupun kaedah 2. Okey? Alright. So itu sedikit tentang kupasan soalan ADMAT tingkatan 4 persamaan kuadratik yang kita akan bincangkan dalam Camp Magnet A yang berlangsung pada 27 Mac sehingga 2 April nanti. So, bagi para ibu bapa yang ingin daftarkan anak-anak, kan, boleh tekan sahaja link pada bahagian komen kat bawah. Okey? So, insya-Allah jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.